Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Kalau yang Jawi itu muka 21 bawah sekali. Yang Rumi muka apa? 27 dalam kurungan. Kita sedang membicarakan tentang 3 minggu lepas tentang perkara yang membatalkan iman. Macam mana ada perkara yang boleh membatalkan sembahyang, ada perkara yang boleh membatalkan puasa, macam tu juga ada juga perkara yang boleh membatalkan iman. Kalau melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, maka batallah sembahyang. Melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka batallah puasa. Melakukan perkara yang membatalkan iman, maka batallah iman. Atau bahasa lain, kafir. Batal iman tu kafir tu sama. Oh, jadi benda ni benda besar sebenarnya, bukan benda kecil. Sebab kalau batal sembahyang, qada. Kalau batal puasa, qada. Kalau batal iman, kafir. Kena masuk Islam balik. Benda bukan benda kecil, benda besar. Dan perkara yang batalkan iman ni disebut sebelum ni, sebab dah 3 minggu kita ni lama sangat. Boleh berlaku perkara yang membatalkan iman, atau bahasa lain, dia elok-elok dah Islam, tiba-tiba jadi kafir. Dia elok-elok Islam, tiba-tiba murtad dengan dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, perkara yang dia buat tu melalui i'tiqad, pegangan. Yang tu kita sedang bahas tak habis-habis lagi ni. Dia buat, dia pegang begitu, maka kafir lah dia. Contoh dia kata Allah ada 2. Tu simple lah. Tu contoh simple lah. Dia kata Allah lemah, tak kuat, tidak kuasa, tidak berkuasa. Habis lah. Itu simple ni contoh. Dia bukan cakap, dia pegang. Cakap tu lain, dia pegang. Maka habis. Dia kata Allah ada isteri, ada anak. Habis. Dia pegang itu. Itu pegang, itu menjadi kufur, murtad dengan cara pegangan hati. Kadang-kadang dia boleh jadi juga cara kedua dengan cara cakap kat mulut. Dia sebut lebih kuat kat mulut, dia maki Nabi contohnya, maka jadi kafir juga. 2, cara keluar kat mulut. Yang 3, cara buat. Perbuatan. Dia buat perbuatan tu boleh jadi kafir. Itu 3 cara untuk jadi kafir. Yang kita baru bahas tak habis lagi dari sudut pegangan. Dia pegang macam tu, maka jadi kafir. Sebelum ni macam-macam lah kita bahas, iaitu dia syak, ataupun dia kata hari akhirat tak ada. Yang rukun iman tu lah. Dia kata Quran tu tak betul. Rukun iman, percaya kepada malaikat, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul lah. Semua tu dia meragukan.
Dia kata Rasul bukan ada 25, 24 aja. Kan ada Rasul 25 tu kan. Dia kata ada 24 aja. Maka kafir. Dia kata hari akhirat tak ada, mati-mati habis gitu aja. Quran salah, apa lagi dia kata. Dan pahala dosa ni tak ada pun, dosa pahala ni. Kalau ada, mana dia? Tunjuk. Macam dia kata tu. Maka sama lah, kufur. Habis. Tak habis lagi, sambung lagi. Tu yang muka surat bawah, kalau yang Jawi tu bawah sekali, baris kedua. Yang Rumi muka surat 27. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kata dia, atau tiada ia i'tiqad, atau tiada ia i'tiqad, atau syak. Dia tak i'tiqad, dia tak langsung tidak berpegang, ataupun dia syak. Syak ni 50-50 lah, akan satu sifat daripada sifat Allah yang wajib baginya, yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Dengan ijma' ulama, seperti ilmu. Sepakat ulama, ijma', sepakat semua ulama, semua mazhab mengatakan Allah ada ilmu. Antara sifat Allah adalah ilmu. Itu salah satu. Tiba-tiba dia kata Allah tak ada ilmu. Kalau nak tukar ilmu ni boleh kepada tahu. Tahu boleh. Tak, ilmu kan tahu kan. Allah ni tahu. Tiba-tiba dia kata Allah tak tahu. Kufur. Weh, yang ni ada nampak macam takkan ada kot orang kata Allah tak tahu. Ada. Saya dengar. Contoh, Allah tahu tak kita ni akan masuk syurga ke neraka? Dia kata Allah tak tahu. Allah tahu tapi bukan sekarang. Allah tak tahu lagi. Sebab Allah dah bagi dekat kita semua panca indera kan, kekuatan, mata semua. Kemudian Allah lepas kita, suruh kita hidup atas dunia. Dan Allah bagi buat perkara-perkara tertentu, dan Allah tak bagi buat perkara-perkara tertentu. Yalah, yang haram tu tak bagi buat lah. Yang wajib-wajib tu Allah suruh buat. Jadi nanti Allah nak tengok. Kan biasa kita dengar ni tu, Allah nak uji engkau ni, Allah nak tengok engkau sabar ke tak. Kejap, Allah nak tengok engkau ni sabar ke tak. Rasa kematian-kematian anak contoh kan, accident, rumah terbakar, apa-apa lah benda. Rumah baru siap guntuh, kontraktor pakai simen kurang, contoh lah, dikurangkan simen, lebih pasir, guntuh, baru siap, habis 300,000 contoh. Baru buat rumah sewa, kena banjir. Contoh, habis, rosak habis rumah dia, baru siap je, tak dapat modal lagi pun, dah jadi macam-macam. Hilang kaki, hilang tangan, maksudnya rosak, hilang kaki maksudnya kena potong ke apa sebagainya. Okey, orang cakap apa? Sabar, ini takdir kan, kata kan. Allah nak tengok engkau ni sabar ke tidak. Okey, kejap. Apa maksud Allah nak tengok sabar ke tidak? Mana Allah tak tahu ke Allah nak tengok? Kalau dia kata Allah tak tahu lah Allah nak tengok, itulah ujian. Itulah namanya ujian. Allah bagi ujian, kemudian Allah nak tengok. Allah nak tengok tu Allah tak tahu lah. Semua Allah bagi ujian je. Bila Allah tahu? Bila dah jadi nanti baru Allah tahu. Kufur tu intikad gitu. Sebab dia kata Allah tak tahu. Tapi benda akan datang. Benda akan datang, kita tak tahu. Bila kita tak tahu sebab kita tak buat lagi, maka Allah pun tak tahu jugalah sebab kita tak buat lagi. Kufur, faham gitu. Habis apa maksud Allah nak tengok tu? Itu sekadar cakap adat aja. Bukan cakap pegangan. Adat je. Allah nak tengok. Bukan sebab Allah tak tahu. Itu kita je bercakap adat gitu. Hati-hati, ada orang pegang macam tu. Sampai ketua dia pegang gitu. Sedangkan itu adalah pegangan yang menyebabkan kufur. Sebab dia kata Allah tak tahu. Ada. Allah tahu tak kita akan masuk syurga ke neraka? Allah tahu. Malah macam mana Allah boleh tahu? Kan Allah yang suruh kita buat baik, jangan buat jahat. Tapi Allah tahu. Maknanya telah ditetapkanlah kita ni syurga ke neraka. Kalau tak ditetapkan lagi, macam mana Allah boleh tahu tak? Maknanya telah ditetapkanlah kita di syurga ke neraka. Iyalah, dah tetap. Kalau Allah dah tetapkan, buat apa Allah suruh kita buat itu, larang buat ni? Itu kita duk persoalkan Allah. Tak. Allah dah tetapkan dah. Allah yang bersifat iradah telah menetapkan kita ni syurga atau neraka. Lepas tu Allah suruh kita buat. Buat apa? Buat yang baik, jangan buat yang jahat. Tapi Allah tetapkan pula. Jadi kita ni apa? Baru tahu kita ni tak guna. Tak ada berguna. Kalau macam tu zalim lah. Tak. Kita pun pernah bahas perkara tu. Yang zalim ni kita buat orang punya.
Kita ambil duit orang, kita masuk tabung masjid, tu baru zalim. Sebab duit tu orang punya. Tapi kalau duit kita boreh longkang, zalim tak? Duit kita, suka hati kita nak buat apa pun, tak zalim. Sebab duit kita. Kita ni siapa punya? Allah punya. Allah nak masukkan kat mana-mana, dia punya. Betul bukan zalim? Zalim, Allah ambil makhluk yang lain, yang Tuhan lain buat, kemudian Allah masukkan makhluk yang Tuhan lain buat, bukan Allah punya, ke dalam neraka. Itu baru zalim. Allah buat apa saja yang mana Allah buat yang dia punya. Apa pula zalim? Dia punya, suka hati dia. Suka hati je lah. Allah mana ada hati. Maksud terpulang pada Allah. Itu bahasa je tu. Terpulanglah pada dia. Jadi dah ada syurga dan neraka. Kita dah tentu. Kita kena pegang ahli sunnah wal jamaah i'tiqad bahawasanya Allah telah tentukan kita ni syurga atau neraka. Hanya Allah je tahu. Dalam masa yang sama, Allah suruh kita buat yang tertentu, Allah larang kita buat yang tertentu. Dalam masa yang sama. Tapi Allah telah tentukan. Jangan persoalkan kenapa Allah buat macam tu. Sebab kita ni makhluk saja, kita ni hamba. Kita tak boleh mempersoalkan Tuhan kita. Seperti kerusi ni, dia tidak boleh mempersoalkan Tuhan yang beli kerusi ni. Kenapa kau letak punggung dekat aku? Letak kepala, punggung ni tahulah punggung. Dah lah tu bertukar-tukar punggung pula, marah kerusi ni. Tak boleh. Aku beli kau, mahal ni. Suka hati aku nak buat apa. Tiba-tiba tengok, lepas, boleh tak? Suka hati lah, Tuhan yang beli ni. Dia tak boleh kata, dia tak boleh nak kata apa-apa. Kalau dia boleh kata lah, saya sebuah kursi. Kan? Cerita untuk sekolah budak-budak kan. Dia tak boleh kata apa. Buang dalam longkang boleh, bakar boleh, cat baru boleh, katok boleh, lepas boleh, letak kaki boleh, tak apa-apa pun boleh. Bagi orang boleh, dia tak boleh persoal. Sebab kita punya, kita beli. Sama lah, Allah ni kan kita ni kan Allah punya. Maka Allah buatlah apa pun. Walaupun nak bakar. Boleh tak kita bakar? Zalim tak kita bakar kursi kita? Aku beli, suka hati aku lah. Boleh tak Allah nak bakar kita? Boleh. Bakar tu neraka lah maksudnya. Boleh. Tapi dalam masa yang sama, Allah suruh kita buat yang tertentu dan jangan buat perkara-perkara tertentu. Itulah sifat kehambaan. Jadi tiba-tiba dia kata, Allah tak tahu. Dia bagi contoh. Maka apabila seorang tiada i'tiqad dia pegang. Dia tidak berpegang, ada bagi Allah Subhanahu wa taala ilmu, ataupun dia berpegang Allah tu ada yang tak tahu. Ada yang tak tahu. Yang bergantung dengan segala kulliyat dan juz'iyat. Kulliyat ni secara umum, juz'iyat ni secara detail, terperinci. Mana-mana satu. Bahawa bagi Allah itu sifat ilmu, Allah tak tahu. Tetapi tiada bergantung dengan juz'iyat, jadilah murtad dengan demikian itu. Dia kata Allah tak tahu, jenis umum pun tak tahu, detail pun tak tahu. Maka kufur. Ataupun dia kata Allah tahu secara umumnya, secara detail Allah tak tahu, kufur juga. Contoh pasir. Allah tahu pasir tu banyak dekat pantai. Allah tahu ada pasir, tapi Allah tak tahu berapa biji, detail tu. Dan Allah tak tahu pasir tu bergerak macam mana. Ada yang Allah tak tahu. Takkan Allah tahu semua. Berapa juta bilion ada pasir tu, takkan Allah tahu semua. Allah tahu banyak pasir, tapi Allah tak tahu ada pasir bergerak kau ni, ada bergerak kau ni setiap saat tu. Ada yang Allah tak tahu. Dia panggil secara detail, kafir juga. Sama ada Allah tak tahu secara umum, itu lagi dah teruk. Allah tak tahu pun ada pasir dekat pantai Pelindung, lagi teruk. Lagi teruk lah orang kata gitu. Atau Allah tahu ada banyak pasir, Allah yang buat, Allah tahu. Tapi detail tu Allah tak tahu. Maksudnya datang ombak, setiap saat kan datang ombak. Jadi ada pasir yang berubah, Allah tak tahu lah yang tu. Takkan tahu semua kot, berapa juta bilion ada pasir. Dia kata gitu. Tapi Allah tahu lah banyak ada pasir. Kufur juga. Dia kena Allah tahu segala-galanya. Allah tahu ada banyak virus, tapi Allah tak tahulah virus tu pergi ke mana-mana. Tak, Allah tahu setiap gerakan virus. Allah tahu kita bernafas, tapi Allah tak tahulah banyak mana bernafas. Takkan Allah tahu semua yang orang bernafas berjuta-juta, bukan juta, daripada zaman Nabi Adam ni semua bernafas. Binatang-binatang pun bernafas, macam-macam pokok pun bernafas, yang kita panggil istilah bernafas lah, fotosintesis tu. Takkan Allah tahu semua kot, tapi Allah tahulah semua bernafas. Kufur. Yang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap napas tu semua Allah tahu. Angkat, lepas, satu-satu Allah tahu. Malah napas penghuni syurga Allah tahu.
Nafas. Penghuni syurga ramai, lepas tu bernafas. Dan syurga kekal selama-lamanya, maknanya bernafas selama-lamanya pun Allah tahu, dengan ilmu Allah yang tidak terkira, yang tidak ada had. Bukannya sekadar nafas, semua Allah tahu. Sama ada secara kulliyat, secara umum, atau secara juz'iyat. Sebab ada orang kata Allah tahu secara umum, secara detail mana tahu. Ada kata gitu. Kufur. Bes. Satu. Atau dibangsakan baginya sifat yang wajib kita sucikan dia. Kita wajib sucikan Allah. Ya subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah tu. Suci apa? Subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Maha suci Allah apa? Maha suci Allah daripada perkara yang tak layak bagi dia, kita sucikan. Maha suci Allah ada anak, maha suci Allah ada isteri. Satu-satu semualah, banyaklah, juta-juta, tak tahulah banyak mana. Jadi dia, atau dibangsakan sifat, jadi dia tak mensucikan Allah. Maksudnya sepatutnya perkara itu perlu kita sucikan Allah daripada perkara itu, iaitu Allah beranak dan beristeri. Kan kita wajib sucikan. Lam yalid wa lam yulad. Kita tak mensucikan. Kita kata Allah ada anak, ada isteri, contoh. Okay. Dengan ijma', dengan sepakat ulama', dia bagi contoh seperti berjisim. Allah ni berjisim. Dia kata gitu, jisim ni bertongkol, jisim. Allah ada tangan kan? Allah ada apa-apa yang berjisim. Dia bukan berjisim aja. Allah berjisim, Allah bertempat, Allah berarah. Sama-sama tu sifat-sifat jisim. Dia kata gitu, kufur. Allah berarah, maksudnya depan Allah. Allah pergi ke depan, Allah undur ke belakang. Itu arah dia pergi. Kita patut sucikan Allah daripada jisim, daripada tempat, dan daripada arah. Tiba-tiba kita tak sucikan. Kita kata Allah ada kat depan. Habis kita dah baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Hadapkan wajah. Bila kita tengah sembahyang baca doa kita hadapkan wajah kita dekat Allah. Mana Allah duduk kat depan? Kita telah menempatkan Allah. Kufur. Sepatutnya kita menyucikan Allah. Habis apa maksud tu? Maksud secara majas lah. Bukan maksud tu berjisim tu. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Jadi dia tidak mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak. Maka pegangan tadi kufur. Kerana kata Imam Syafi'i, al-mujassimu kafirun. Mujassim adalah kafir. Dia kata Allah tu itulah berbentuk macam cahaya. Allah macam cahaya, maka kafir. Ataupun dia katakan sini, masuk pada sesuatu atau bersuatu dengan suatu, bergabung. Allah tu bergabung. Masuk pada sesuatu tu masuk bergabung, bersatu dengan sesuatu. Istilah yang dipanggil istilah tauhid dipanggil hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad. Dia bersatu. Macam i'tiqad Nasrani. Nasrani kata 3 dalam 1. Tu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bergabung. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tuhan Mak lah kot kita panggil kot. Bergabung 3 dalam 1, 1 dalam 3. I'tiqad ni kufur. Ataupun Allah telah bersatu dengan aku. Gitu. Tapi kita jangan salah faham. Yang ini maksud bersatu sungguh. Tapi kalau dalam bentuk bentuk kiasan lain. Biasanya dalam kitab-kitab hakikah dia gunakan ayat ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu fih. Biasa dengan ayat tu. Tidak aku melihatkan sesuatu perkara melainkan aku melihat Allah. Aku tengok semua nampak Allah. Allah. Itu kalam hakikat. Itu bukan kalam kufur, bukan. Sebab dia ada maksud di sebalik. Aku melihat sesuatu, aku nampak Allah, maksud aku nampak perbuatan Allah. Allah yang buat.
Tu kalau tengok dalam kitab-kitab hakikat dia akan ada lah benda tu. Oh, kitab ni sesat. Bukan. Dia setiap ilmu dia ada bahasa dia sendiri. Dia ada dictionary dia sendiri. Bila kita nak baca ilmu ni, kitab ilmu ni, kita kena ada dictionary dia. Kalau kita guna dictionary lain, kamus lain untuk baca kitab jenis lain, jahanam. Pernah dengar tak perkara makruh Allah benci? Tengok, makruh tu dibenci Allah. Tahu tak kalau Allah benci ni neraka? Soalan, adakah makruh masuk neraka? Makruh kan boleh buat, tapi Allah benci. Kita nak guna kamus mana masuk makruh tu. Kalau kita guna kamus pekah, buat tak berdosa, tinggalkan dapat pahala. Tapi kalau kita duk cerita tentang perkara makruh, tapi kita ambil kamus kalam hakikat, iaitu Allah benci perkara makruh. Kalau buat perkara makruh, neraka. Nampak? Salah kamus, habis. Buat perkara makruh. Makan petai masuk neraka. Sebab apa? Makan petai tu makan bawang mentah, makruh, jadi masuk neraka. Sebab dia tengok kamus kitab hakikat makruh tu Allah benci. Bagi orang yang dah sampai satu tahap hakikat, dia tak buat perkara makruh dah, sebab bagi dia Allah benci. Tapi dia ada kamus dia. Janganlah guna kamus tu dekat syariat. Ini makruh dalam kitab ni kata. Kitab apa? Kitab fiqh. Makruh makan petai, jering, kedah. Makruh. Kerana bau. Okey, makruh. Dia pun tengok makruh ni apa? Makruh tu fiqh. Dia pergi ambil kamus kitab hakikat. Jawabnya masuk neraka. Jadi dia ada bahasa dia sendiri. Kalau dia kata aku melihat sesuatu, bila aku melihat sesuatu aku tak nampak melainkan Allah. Sabar dulu, tengok nak pakai kamus apa? Pakai kamus syariat biasa. Apa ya? Mana nampak Allah banyak? Allah di mana-mana. Bukan. Ini bukan kamus tu, tengok kamus hakikat. Ni kalam hakikat. Kalam orang fana, kalam orang mabuk cinta. Kan kalam orang mabuk kata tak biasa cinta kot. Buat berkeruk. Dulu duk cinta tu, sanggup ku renangi lautan api. Kalau kalam syariat, bohong. Pertama, lautan api mana ada. Yang kedua, try tengok, kena exhaust motor sikit, aduh. Seminggu demam. Bukan. Kalam orang bercinta dia lain. Mandi tak basah, mari tengok aku jeruk. Itu basah. Bukan. Ini kamus orang bercinta. Dia lain bahasa dia. Makan tak kenyang. Sumbat 3 pinggan tengok, kenyang. Tapi kalam orang bercinta lain. Jadi kena tengok kamus orang bercinta. Macam itulah perumpamaan. Jadi ada kalam-kalam hakikat yang menyebut ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu fi. Tidak aku melihat sesuatu melainkan aku nampak Allah. Kerana dia terlalu fana, dia terlalu duduk dalam kecintaan. Maka dia tengok Allah. Maksudnya Allah buat. Tapi buat tu tak sebut dah, sebut Allah aja. Sebab dah cinta. Yang itu tak ada masalah, sebab tengok kamus hakikat. Tapi kalau tengok kamu yang syariatnya, tak boleh lah gitu. Alah, cerita pasal Wali Songo tu lah, Siti Jenar tu. Siti Jenar yang ke-10 yang kena bunuh lah. Kan dia naik ke makam hakikat, tak boleh turun. Allah dalam poket lah, Allah bersatu dengan dia lah. Panggil Siti Jenar tak ada lah, Allah je ada. Okey lah, Allah ada orang panggil turun, Allah tak ada. Dia jadi macam tu, cakap merapu. Akhir sekali memang kena atas dunia dia perlu dihukum. Bila mati dekat darah dia, Allah. Itu atas dunia tak boleh kena hukum. Benda tu tak boleh letak dekat atas dunia, tak boleh cakap habis batil. Sekalian itu i'tiqad kufur. Semua tadi tu kafir kalau buat. Maka jadilah ia murtad dengan demikian itu. Jadi murtad, dia buat apa? Dia kata Allah tak tahu benda akan datang. Benda lepas Allah tahulah. Benda sedang terjadi Allah tahulah. Benda akan datang Allah. Uji, kalau cikgu buat ujian, mana cikgu tu tahu lulus ke tak lulus? Tunggulah cikgu tu periksa. Betul tak? Jadi bila cikgu tu periksa, tunggulah hantar kertas jawapan dulu.
Sekarang ni kita sedang melalui peperiksaan. Belum habis lagi, belum hantar lagi dekat cikgu. Jadi belum hantar lagi dekat Allah. Kita punya buku catatan. Macam mana Allah nak tahu kita ni syurga ke neraka? Dia ambil itu. Sebab sama lah cikgu mana tahu. Tunggu orang hantar, cikgu pun write. Akhir cikgu pun tahu dia dapat berapa. Sama juga kita. Kita sedang melalui ujian. Allah yang bagi uji. Mana Allah tahu kita tak buat lagi? Biasanya kat situlah yang ramai orang. Tapi intiqad tu kufur. Nampak macam biasa, kapi. Mati kapi. Maknanya kekal neraka selama-lamanya. Sebab tu kena belajarlah tauhid ni. Ya Allah, susah tauhid ni. Atau menghalalkan yang haram. Atau menghalalkan yang haram dengan ijma'. Ijma' segala ulama mengharamkan perkara itu. Dia halalkan, kafir juga. Tapi ada syarat. Yang pertama, dia menghalalkan yang haram. Satu syarat. Yang kedua, yang haram tadi dengan sepakat ulama semua kata haram. Kalau ada ulama kata halal, itu tak boleh, tak masuk. Bila ada ulama kata halal, dia pun kata halal, maka tak kafir lah. Ini semua ulama kata haram, dia kata halal, kafir. Jadi maknanya syarat pertama, dia menghalalkan yang haram. Sebenarnya terbalik pun sama juga. Mengharamkan yang halal pun sama juga. Menghalalkan yang haram pun sama juga. Itu syarat pertama. Syarat kedua, haram-haram tadi sepakat ulama, tak ada khilaf. Dua. Yang ketiga, dan diketahui haramnya daripada agama dengan darurat. Panjang ayat dia. Istilah dia ma'lum minaddin bidarurah. Ataupun bahasa lain, sebab kalau kita baca straightnya ni, kita nampak macam pelik. Dan diketahuikan haramnya daripada agama dengan darurat. Darurat apa? Dia kena penyakit ke darurat? Bukan. Maksudnya terjemahan diketahui haramnya daripada agama dengan darurat, sebenarnya dia ambil daripada terjemahan bahasa Arab, kaedah fiqh. Kaedah dia bunyi gini, ma'lum minaddin bidarurah. Sepatutnya ma'lum minaddin bidarurah ni kita kena terjemahkan ikut bahasa kita sendiri, bukan kita terjemahkan satu-satu. Jadi pening. Kalau terjemahkan satu-satu, maklum tu tahu kan? Maklum, sedia maklum tahu. Minaddin daripada agama, tahu perkara agama. Bidarurah dengan darurat. Tapi sebenarnya maklum minaddin bidarurah ni dia ada maksud lain. Maksud dia gini, benda yang mudah dalam agama. Tu lah. Benda yang simple, bukan benda susah. Bukan kena mengaji 3-4 tahun. Itu maksud maklum minaddin bidarurah. Benda yang benda yang mudah dalam agama. Macam mana maksud benda mudah? Kadang-kadang orang kafir pun tahu. Bagi contoh, apa contoh benda yang mudah dalam agama? Sembahyang fardu 5 waktu. Kena mengaji universiti tak nak tahu? Tak payah. Itulah dia panggil maklum minaddin bidarurah. Terjemahan ini jadi yang diketahui daripada agama dengan darurat. Jadi pelik lah sikit kalau kita terjemah gitu. Jadi ada tentang agama, perkara agama yang memang mudah je nak tahu. Mudah je. Makan baca bismillah, sunat baca bismillah. Susah nak tahu? Senang. Itulah dia maklum minaddin bidarurah. Apa lagi? Puasa bulan Ramadan wajib. Mudah. Apa lagi? Haji wajib pergi kalau mampu. Mudah. Kaabah adalah kiblat. Mudah. Tiba-tiba yang mudah tu dia tolak. Tu kufur. Yang mudah tu dia tolak. Ada satu lagi ya? Tak cukup lagi, tak cukup. Ada satu lagi. Dan tiada harus tersembunyi hukum itu atasnya. Satu. Banyak syarat dia. Susah. Nak senang ke nak susah. Dan tiada harus tersembunyi. Dia ada orang mengajar, ada orang bagi tahu. Bukan dia duduk lautan mana-mana lah. Yang itu terkecuali. Dan tiada diterima daripadanya dakwa akan jahil hukum itu. Dan kalau dikata aku tak reti, tak boleh terima. Sebab benda tu mudah sangat. Maka dengan cukup syarat tadi, maka kafir. Contoh. Pertama, dia syarat dia menghalalkan yang haram. Satu. Yang kedua, haram tu ijma' ulama' tak ada khilaf. Yang ketiga, perkara tu perkara mudah sangat dalam agama. Yang keempat, ada je orang mengajar. Ada je, benda tu senang je dapat.
dapat akses maklumat itu. Nombor 5, kalau dia kata dia jahil, orang tak boleh terima hukum. 5 syarat. Dia langgar, maka kafir. Contoh azan. Tengok, azan bukan menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Kita ambil babi haram. Satu. Haram makan kan? Satu, betul lah. Ijma' ulama'. Ke ada ulama' mengatakan halal makan babi? Tak ada. Sentuh babi ada lagi khilaf. Mak kena basuh ke tidak kena basuh ke ada lagi khilaf. Tapi kalau makan babi, ijma' ulama' haram. Jadi 2 dah syarat dipenuhi. Ijma' ulama'. Diketahui haramnya daripada agama dengan darurat. Agak-agak mudah tak nak tahu babi itu haram? Senang sangat. Bukan benda tersorok. 3 syarat dah cukup. Yang keempat, tiada harus tersembunyi hukum itu atasnya. Ramai je orang bagi tahu, orang duk bercakap babi ni tak boleh makan. Tak? 4 syarat cukup. Yang kelima, kalau dia kata aku tak tahu babi tak boleh makan, umur 45 baru tahu, boleh terima? Tak boleh terima. Maka dia kata babi itu adalah halal, kafir. Cukup 5 syarat. Cukup 5 syarat, kafir. Sebab dia telah menghalalkan yang haram dengan ijma' ulama' dan sempurna 5 syarat. Tapi kalau benda-benda yang halus, ada kata sini, adapun pada batin, jika ada ia jahil akan dia, maka diuzurkan. Kalau perkara tu perkara halus, maka dimaafkan. Perkara halus apa? Perkara halus. Perkara halus dalam agama. Tengok dia bagi contoh apa kat bawah tu. Yang ni perkara kasar dulu. Perkara kasar. Seperti zina. Okey, tengok zina pula. Ada 5 syarat tadi, kita tengok satu-satu. Zina haram. Okey, 1 syarat dah cukup. Ada 5 syarat kan? Yang kedua, haram dengan ijma' ulama'. Ke ada ulama' khilaf kata zina tu boleh? Tak boleh. Semua tak boleh. 2 syarat cukup. Yang ketiga, maklum minadin bi darurah. Susah tak nak tahu zina tu haram? Tak payah, semua orang duk bercakap. 3. Yang keempat, tiada harus tersembunyi. Agak-agak senang tak nak belajar zina tu haram. Senang sangat, bukan sembunyi pun, bukan benda-benda besar, bukan benda-benda kecil, bukan benda-benda halus, benda-benda kasar, semua orang tahu. Yang kelima, kalau orang kata aku tak tahu zina ni haram, aku yang kan boleh terima? Tak boleh terima. Maka siapa kata zina itu halal, boleh, kafir. Tu lah 5 syarat. Dia bagi contoh zina. Dan membunuh nafsu yang diharamkan dia. Bunuh orang, nafsu tu orang lah, nafs orang, bunuh orang. Cukup tak syarat? Syarat pertama, haram ke halal bunuh orang? Haram. Yang kedua, sepakat ulama' tak bunuh orang tu haram? Kan ada ulama' kata dibenarkan bunuh orang. Tak ada, sepakat. 2 syarat cukup. Yang ketiga, benda ni maklum minadim bi darurah. Susah nak belajar, bunuh orang ni tak boleh, haram. Takkanlah tak tahu kot. Yang mengatakan bunuh orang ni haram tersembunyi je. Ke kena mengaji masuk pondok 7 tahun baru tahu bunuh orang ni haram? Tak. Budak-budak pun kerti Yang kelima, dia kata aku tak tahu bunuh orang tu haram, tak boleh terima. Dia kata bunuh orang itu halal, dibenarkan, kafir. Tu cukup syarat. Apa lagi? Dan mencuri sama lah juga. Mencuri itu haram, sepakat ulama, ijma' ulama'. Adakah ulama' kata mencuri itu halal? Tak, semua kata haram. Kemudian liwat tu adalah haram ke sembunyi? Mana semua orang tahu? Semua orang tahu. Takkan tak tahu? Lepas tu pula, perkara tu perlu mengaji tinggi-tinggi je. Tak payah, semua senang je nak tahu ilmu tu. Lepas tu, adakah ilmu tu tersembunyi, payah nak belajar? Tak ada, semua tahu liwat tak boleh. Kemudian dia kata aku ingat liwat tu boleh terima? Tak boleh terima. Cukup 5 syarat. Siapa kata liwat itu adalah halal dibenarkan? Kafir. Tapi orang yang meliwat tak kafir, berdosa besar. Jangan salah faham. Okay. Apa lagi dia bagi contoh? Dan aniayai, menganiaya orang lain. Apa lagi? Sama lah juga minum arak, sama lah juga. Semua itulah. Jadi orang yang mengatakan hukum Islam, tak boleh buat lagi kerana tak sesuai, tak kafir. Jangan kata kafir. Berdosa tu mungkin lah, tengoklah keadaannya. Tapi orang mengatakan hukum Islam adalah primitif,
hukum Islam ketinggalan zaman, hukum Islam ni mengarut, maka yang itu yang kufur, batal imannya. Tak boleh kata gitu. Apa-apa hukum dalam Quran mesti mengaku ianya hukum. Buat tak buat tu nombor 2. Kalau tak buat, kadang-kadang tak berdosa. Tengoklah apa alasannya. Kadang-kadang berdosa. Islam tetap Islam. Tapi kalau mengatakan ianya tak ada, ianya mengarut, itu kafir tu. Dia mengatakan dalam Quran kata zina haram. Dia berzina. Dan dia tahu haram. Tapi kalau katanya haram, tahu haram, maka dia masih lagi Islam, tapi dosa besar. Dia masih lagi Islam. Dan dia berzina beribu kali, tetap juga Islam. Sebab dia tak kata zina tu halal. Dia cuma buat zina. Dia masih lagi Islam. Tapi orang yang tidak pernah berzina, tak pernah berzina sekali seumur hidup dia, dia kahwin, dia tak pernah berzina, tapi dia kata zina tu boleh, cuma aku je tak suka. Zina tu boleh, dia tu kafir walaupun tak pernah berzina. Nampak dia punya tu? Bukan buat perkara itu jadi kafir, bukan. Mengatakan perkara itu sebaliknya. Yang haram kata halal, yang halal kata haram. Itu yang kufurnya. Buat tak? Buat berdosa besar lah. Buat benda haram kan berdosa. Mana ada? Buat benda haram maka jadi kafir. Mana ada? Buat perkara haram berdosa. Islam kekal. Cuma jangan kata je. Jadi tak nak buat Islam tak apa. Jangan kata tak wajib. Jangan kata sesuatu. Tak payahlah buat. Kita silakan banyak kan hukum-hukum Islam yang tak buat. Kan banyak je. Ramai je orang tak puasa. Cuba tanya dia, puasa wajib tak? Dia kata wajib. Maka masih lagi Islam. Habis tak puasa tu, berdosa. Kawan ni puasa, tapi dia kata puasa tak wajib, puasa Ramadan. Dia yang kafir, padahal dia puasa. Kena faham kat situ. Atau mengharamkan yang halal. Ni terbalik pula. Tadi yang ni bahaya, Yang tadi menghalalkan yang haram. Benda haram dia halalkan. Yang ni mengharamkan yang halal. Kalau kita fikir balik, dia mengharamkan yang halal, taklah berat sangat hukum. Patutnya taklah berat sangat sampai kafir juga. Sebab dia mengubah hukum Allah. Mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Maka kafir. Nanti dia bagi contoh. Oh, dia tak bagi contoh kan? Oh, dia bagi. Atau yang makruh. Mengharamkan yang makruh, kafir. Sebab makruh ni haram tak? Makruh ni tak haram, boleh buat, cuma kalau tinggalkan dapat pahala. Dia kata yang makruh tu haram, kufur. Dia bukan sahaja menghalalkan yang haram je, mengharamkan yang halal pun. Sama juga syarat tadi, 5 syarat pun sama. Yakni dengan segala ijma' ulama' diketahui dia daripada agama dengan darurat, tiada harus tersembunyi hukum atasnya. Samalah 5 syarat tadi. Contohnya ayam. Dia berpegang ayam tu haram. Dia kata dia pegang ayam tu haram makan, kafir. Allah, ayam je pun jadi kafir. Sebab ayam tu halal. Kenapa kata haram? Ayam kena langgar. Janganlah main kalau dia buruk gitu. Ayam kena langgar, tak sembelih, memanglah tak boleh makan. Ayam tak boleh makan, haram. Sedangkan ayam tu halal, kafir. Ya kafir. Kalau main gurau-gurau, berdosa besar. Ni bukan gurau, sungguh. Tapi kalau dia mengharamkan diri dia, tak apa. Aku tak boleh makan ayam. Atau berdaging, lembu. Aku tak boleh makan lembu, daging merah. Haram bagi aku makan lembu. Sebab ada penyakit, apa-apalah, gaut ke apa ke benda. Itu bukan haram tu. Dia je tak nak makan. Itu tak apa. Dia bukan mengharamkan yang halal. Dia cuma mengharamkan dirinya sendiri untuk makan. Itu tak apa. Aku tak boleh makan laksa. Haram bagi aku makan laksa. Laksa buat daripada ikan. Tapi kalau ikan tu halal, dia kata makan ikan tu haram, kufur. Uish. Ya, tu mengharamkan yang halal. Tapi samalah juga tadi. Samalah juga syarat tadi. Yang pertama, mengharamkan yang halal. Halal tu ijma' ulama'. Maksudnya sepakat ulama' semua kata halal. Dia tiba-tiba kata haram. Lepas tu pula, benda tu bukan benda tu mudah. Maklum minad-din bid-darurah. Benda yang tak payah nak susah-susah. Semua orang tahu. Yang ketiga, dia terbuka. Perkara itu terbuka. Yang kelima, kalau dia kata dia tak tahu, tak boleh terima. Macam tu lah. Benda sama kes tadi, sama je. Maka kufur juga. Ataupun yang makruh.
Petai tadi dia kata haram makan petai. Pegang dia sungguh, makan petai haram, kufur. Takkan petai pun jering pun boleh jadi kafir. Jadi jangan main, ini hukum. Sama kalau dia kata aku mengharamkan petai dan jering masuk mulut aku kerana aku memang tak suka bau. Itu bukan mengharamkan yang halal. Begitu bukan mengharamkan yang makruh. Itu dia cuma tak nak makan aja, nak tekan bahawa aku tak nak makan. Itu tak apa. Ini dia kata haram. Haram tu jangan makanlah, haram. Jangan makanlah jering tu haram. Kenapa haram? Haram semua haram. Dia pegang gitu. Kafir. Buyo. Dengan petai pun, dengan jering pun boleh jadi kafir. Bukan dengan jering tu. Dengan mengubah hukum tu. Benda halal, makruh. Makruh lah. Dia mengubah hukum tu. Okey. Dia bagi contoh. Seperti jual beli dan nikah. Makan dan minum dan lainnya. Dia bagi contoh. Nikah. Nikah halal. Dia kata nikah tu haram. Ada tak? Tak ada orang cakap gitu. Tapi ada tau. Saya pernah dengar. Ada suku tertentu, dia mengharamkan nikah dengan suku lain. Hati-hati tu. Hati-hati. Dia kata kalau kahwin akan menyebabkan perkahwinan tu musibah. Sedangkan di antara satu suku dengan satu suku, orang mana? Biasa yang ada suku-suku ni. Biar mati anak jangan mati adat lah. Bila tak boleh suku ni, tak boleh. Suku yang macam mana tah? Adalah cerita dia. Sedangkan boleh je kahwin. Kau dorang duk bercinta dorang, tak boleh kahwin. Kita suku lain-lain. Kau 2 suku, aku 3 suku. Tak tahulah suku lain-lain. Jadi tak boleh kahwin. Kenapa tak boleh? Haram. Kejap. Dia telah menghalalkannya. Dia telah mengharamkan yang halal. Tapi kalau tak bagi, tak apa. Tak bagi, tak apa. Ayah tak bagi kahwin, tak nak jadi wali, tak apa. Tak ada masalah. Tapi jangan kata yang halal tu kahwin sesama suku selagi ianya bukan mahram, ajnabi, boleh kahwin. Kalau yang tak boleh kahwin dengan sesama mahram. Yang tadi tu sama-sama suku. Sama-sama suku. Suku yang macam ni, suku ni macam adik-beradik dah. Macam adik-beradik, tapi bukan adik-beradik. Tapi kami daripada tok nenek dulu tak kahwin. Jadi haram kahwin. Jangan. Nabi kata nak bagi kahwin, jangan jadi wali ya, bapak. Macam tu je lah. Jangan kata haram. Tu lah. Ataupun dia kata bagi contoh jual beli. Jual beli itu halal, dia kata haram. Yang mana jual beli itu ijma' ulama' halal. Dia kata tak boleh jual beli, haram. Maka sama juga, kufur. Perkara itu tak ada khilaf. Atau ia nafikan yang wajib, yang sudah ijma' ulama' atasnya. Sama dengan syarat tadi. Dia nafikan yang wajib, dia kata tak wajib Yang mana yang dia kata tak wajib tu ijma' ulama'. Syarat 5 tu juga, ijma' ulama'. Lepas tu maklum ia daripada agama dengan darurat. Benda yang telah maklum, sedia maklum. Tiada harus tersembunyi. Ramai je orang mengajar. Dia bagi contoh seperti sembahyang fardu yang 5 waktu. Ada orang menafikan kewajipan sembahyang fardu 5 waktu, kafir. Dia menafikan. Dia kata solat fardu 5 waktu ni kita sembahyang bertujuan, lupa saya nak sebut tadi. Itu bahaya tu akidah yang kata Allah itu Muhammad itu Allah tu, yang hak. Bahaya sangat-sangat. Lupa tadi kita bahas awal-awal tadi kan. Allah itu Muhammad itu Allah. Tu kan? Allah apa? Muhammad adalah pangkat, Allah itu pangkat. Apa benda tu? Dah lagi lah kat New Zealand. Jangan balik-balik lah. Duduk situ lah. Semak pelik lah. Jadi dia kata sembahyang tu tak wajib kerana ni saya pernah dengar. Dia kata tujuan solat taqarrub ila Allah. Sebut Arab. Tujuan solat nak mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan solat. Jadi semua orang solat ni kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Orang yang dah dekat pada Allah tak gunalah sembahyang. Sebab tujuan sembahyang nak mendekatkan diri. Dia dah dekat dah. Nak sembahyang buat apa dah dekat. Sembahyang ni sebagai batu loncatan. Dengan khusyuk sembahyang tu maka dapat dekat dengan Allah. Bagi orang yang dah dekat, maka tak perlu, tak wajiblah dia sembahyang. Sebab dia dah dekat dengan Allah, dah sampai martabat. Sembahyang dia mungkin pakai niat aja, hati.
Mungkin semayang dia gitu aja. Tak semayang macam kita semayang ni. Kerana dia telah sampai satu martabat yang tinggi. Jadi semayang tak wajib? Tak wajib bagi aku. Kafir. Peo. Orang yang tak pernah semayang tapi kata semayang tu wajib, Islam. Tak pernah seumur hidup tak pernah semayang. Tapi bila tanya kenapa tak semayang ni, Allah tahu tak semayang ni wajib, tahu. Ngaku tak semayang tu wajib, ngaku. Kenapa tak semayang? Malah Islam. Sampai mati Islam. Tak mati kan ditanam perkuburan Islam. Walaupun tak pernah semayang, tak pernah puasa. Yang kawan ni semayang tak? Dulu semayang. Sekarang semayang tak semayang lah. Sebab apa? Dah dekat dengan Allah dah. Jadi tak semayang. Kenapa? Semayang tak wajib dah bagi aku. Bagi engkau martabat rendah. Kau geng-geng murtabak. Murtabak. Aku murtabak Singapura besar. Kau murtabak apa? Murtabak Kuantan ni kecil. Aku besar punya murtabak. Jadi bila aku dah sampai kepada Allah, aku tak wajib bagi aku dah. Dulu aku sembahyang lah, sekarang tak lah. Sebab tujuan sembahyang adalah sebagai batu loncatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kan? Wasjud waqtarib. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Sembahyang ni untuk waqtarib, mendekatkan diri pada Allah. Jadi aku dah dekat, maka aku tak wajib bagi aku sembahyang. Dulu memang aku sembahyang. Sekarang umur aku dah 50. Yang dia kata tak wajib sembahyang tadi, tanah jerak. Tak boleh tanam perkuburan Islam. Kafir. Kalau mati. Pak, beza. Dia kata solat fardu 5 waktu. Ataupun dia kata semayang tu ada satu sujud je, satu rakaat. Oh, dia bukan tolak semayang, dia tolak sujud satu. Sujud satu rakaat kan 2. Dia kata tidak. Satu rakaat, satu sujud je sebenarnya. Maka dia menolak satu lagi sujud. Kafir. Dan seperti zakat. Zakat tak wajib Zaman lah tadi. Sebenarnya syarat 5 tadi lah. Ijma' ulama' semua sepakat. Benda tu benda maklum, bukan benda tersorok. Ada orang mengajar, ramai-ramai mengajar. Bila dia kata aku ingatkan tak wajib, orang tak boleh terima sebab tak logik alasan tu. Sebab benda mudah sangat. Samalah 5 syarat tadi. Zakat tak wajib, dia kata. Zakat wajib. Dia kata tak wajib. Dan puasa bulan Ramadan tak wajib. Puasa bulan Ramadan kafir. Kalau tidak berpuasa bulan Ramadan, Islam, dosa. Dan haji tak wajib. Tak wajib haji. Pergi haji tak wajib. Maksud tak wajib tu bukan rukun Islam lah. Bukan aku tak wajib pergi haji sebab aku tak ada duit. Itu maksud lain. Wajib tu wajib. Dia yang tak mampu, maka tak wajib lah bagi dia. Tapi hak wajib tu wajib. Yang ni dia kata haji tu memang tak wajib. Mampu atau tidak, tu yang kafir. Atau air semayang, ambil benda kecil je, wuduk. Nak semayang tak wajib wuduk. Nak semayang subuh tak wajib wuduk wuduk hanya ambil zuhur dengan asar je. Katalah mana dia belajar tu, dia pegang gitu, kafir. Padahal wuduk je pun. Tapi kalau orang sembahyang tanpa wuduk, cuma dia kata wuduk tu wajib, tapi aku je malah, berdosa sembahyang dia masih lagi Islam, tak kafir pun. Tapi orang yang dia kata air sembahyang, wuduk tu tak wajib, itu yang kafir. Apa lagi? Jadi kufur orang itu. Kalau orang dengar kat luar ni, benda ngajar ni kafir, sedap kafir kat orang. Bukan, aku tak tulis. Kalau ada kitab boleh tengok lepas kufur. Kafir itu orang yang mempunyai sifat kufur. Seseorang yang mempunyai sifat kufur, dia dinamakan kafir. Seseorang yang dia mempunyai sifat iman, dia nama mukmin. Seseorang yang ada sifat Islam, namanya Muslim. Orang duduk kafir, orang mengajar molek, dia kerja dengan buat kafir ke orang. Baca kitab weh. Baca kitab. Dan katanya jadi kufur orang tu, kafir lagi. Dan katanya jadi kufur orang itu, jawab bagi katanya, atau tiada ia i'tiqad atau syak hingga akhirnya. Sama ada dia tak ada i'tiqad atau dia syak 50-50. Sama juga. Sembahyang subuh ni wajib ke tak? Wajib ke tak? Yang tadi kata sembahyang subuh langsung tak wajib, kafir. Yang ni dia kata aku tak tahulah sembahyang subuh ni wajib ke tak. 50-50, kafir juga. Tu syak. Sama lah macam tadi. Cuma yang ni syak. Yang tadi tu memang 100%. Baca lagi. Atau diwajib akan barang yang tiada wajib dengan ijma' ulama. Sama juga. Ijma' ulama kata tak wajib, tiba-tiba dia kata wajib, kafir juga.
Apa benda ni? Tak? Iya. Saya bukan nak baca sangat. Kapir dah lah. Kapir tak boleh sebut 3R. Risau aja. Tapi kita amanah lah dengan kitab. Dia kena baca lah. Bukan suka sangat sebut kapir. Saya lagi suka sebut non-Muslim. Tapi sebenarnya sebut lah. Dah kitab sebut. Tak mau kalau boleh nak cepat-cepat habis hebat ni. Kapir. Tak syok dengar. Tapi kena tahu lah. Atau diwajibkan barang yang tiada wajib dengan ijma' ulama. Ianya tak wajib, tapi kawan ni diwajibkan dia. Maka demikian juga, yakni dan diketahui dia dengan agama daripada darurat. Sama juga, benda yang sedia maklum dan tiada harus tersembunyi. Benda ni memang dah semua orang tahu. Dia bukan benda yang kena mengaji tinggi-tinggi. Samalah 5 syarat tadi. Seperti i'tiqad wajib sembahyang itu 6 fardu. Dia kata sembahyang sepatutnya 5. Kewajipan 5. Dia kata 6. Kufur juga. Maksudnya lebih bagus lah. Kalau kurang baru kafir kot. Sembahyang fardu cuma 4. Sehari 4 kali. Mungkin boleh kata kafir kot. Tapi kalau sembahyang fardu 6 waktu, takkan kafir kot sebab dia lebih. Berdosa dah lah. Tak, kafir juga. Dia bukan masalah perkara yang dibincangkan tu. Dia masalah mengubah hukum. Masalahnya mengubah hukum. Bukan perkara tu. Allah, benda kecil je pun. Bukan masalah benda tu. Masalahnya mengubah hukum. Allah dan Rasul kata lain, dia ubah. Kat situ yang jadi kafir. Sebab tu orang yang tak buat tetap Islam, tetap beriman. Sebab dia tidak mengubah hukum walaupun dia tak buat. Kat situ. Okay. Atau sekejap. Dia kata dia diwajibkan barang yang tak wajib. Mewajibkan barang yang tak wajib. Ada satu istilah dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Iaitu dia mewajibkan dirinya sendiri walaupun perkara tu tak wajib. Yang tu tak apa. Kan dia kata tak boleh. Benda tak wajib, dia kata wajib. Tak boleh. Kufur. Iaitu kata solat qabliyah wajib. Kufur. Solat duha wajib. Kufur. Tak boleh kata wajib. Sunat-sunat lah. Tapi kalau dia kata aku mewajibkan diri aku untuk sembahyang duha setiap hari 2 rakaat, itu bukan dia mewajibkan hukum tu. Dia mewajibkan dirinya sendiri. Itu tak apa. Itu tak apa. Dia bukan mewajibkan perkara itu. Dia mewajibkan dirinya. Aku mewajibkan diri aku sedekah 1 hari RM10. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata setiap orang wajib bersedekah, setiap orang yang mampu wajib bersedekah sehari RM10, itu tak boleh itu. Itu baru ubah hukum. Ini tak, benda tak wajib, aku je mewajibkan diri aku sendiri. Itu boleh. Jangan salah faham pula. Atau dinafikan yang disunatkan. Allah, yang ini yang paling bahaya. Mari kita tengok. Apa dah? Kena stop dah ni. Last ni. Atau dinafikan yang disunatkan dengan ijma'. Tak perasan tak? Sejam tak? Atau dinafikan yang disunatkan dengan ijma' ulama atasnya. Demikian juga, yakni dan diketahui dengan dia daripada agama, daripada darurat. Sama kes tadi. Dan tiada harus tersembunyi. Atas seumpamanya dinafikan sunat rawat. Dinafikan yang sunat. Sunat rawatib dia kata tak sunat. Sunat 2 hari raya dia kata tak sunat. Kafir juga. Sembahyang duha tak sunat, sembahyang witir tak sunat, sembahyang tarawih tak sunat. Kafir. Kalau tak buat sembahyang tarawih tak ada masalah. Tapi jangan kata tak sunat. Apa lagi? Azan tak sunat. Kafir. Kalau tak nak azan, tak apa. Azan kan sunat. Tapi jangan kata tak sunat. Tengok benda-benda kecil lagi. Kerat kuku. Ada tak ulama kata sunat simpan kuku? Tak ada. Semua kata sunat kerat kuku. Dia kata kerat kuku tak sunat. Tapi tak, kalau nak simpan kuku panjang mana sekalipun, macam jembalang sekalipun, simpan lah. Tapi jangan kata tak sunat kerat kuku. Sebab Nabi dia kata sunat kerat kuku. Jangan ubah hukum tu. Apa lagi? Berwangi-wangi. Pakai wangi-wangi ni sunat. Ada tak ulama kata disunatkan berbusuk-busuk datang ke masjid?
Tak ada ulama kata gitu. Maka sepakat ulama kata berwangi-wangi ni sunat. Dia kata berwangi-wangi tak sunat. Tapi ni benda kecil je. Apa lagi? Bersugi. Bersugi tak sunat. Ada tak ulama kata bersugi tu tak sunat? Tak ada. Semua kata bersugi tu sunat. Maka dia kata bersugi tu tak sunat. Tapi kecuali ada, bila ada khilaf lah. Contohnya bersugi pada waktu berpuasa selepas Zuhur. Tu kan. Maka taklah itu ada ulama kata. Ini yang ijma', yang sepakat. Simpan janggut. Ada tak ulama kata simpan janggut tak sunat? Tak ada. Semua kata simpan janggut sunat. Maka siapa kata simpan janggut tak sunat, kufur. Tapi kalau nak cukur lah, licin pun, biar potong. Tak ada masalah. Bukan benda wajib. Tapi jangan kata tak sunat. Begitulah yang lain lagi. Macam-macam kita boleh kias. Yang benda sunat ni hati-hati lah. Kadang-kadang kita rasa benda sunat je, aku tolak apa, tak apa. Tak nak buat tak apa benda sunat, tapi jangan tolak hukum. Itu aja. Sahur, betul, sahur. Sahur sunat. Ada tak ulama kata tak sunat sahur? Mana ada sunat sahur? Dia kata sahur tu tak sunat. Tak boleh. Tak nak sahur tak apa. Tak payah bangun. Tapi jangan kata tak sunat. Kalau tidak, kufur. Telah berkata Imam Ghazali, berhenti kat situ. Cukuplah 1 jam. Telah berkata Imam Ghazali, tasbih kafarah dan salatun subhanallah. للذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله.